Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan teruskan kuliah pada malam ini dengan mana Ustaz Naim akan meneruskan kuliah tadabbur. Bulan lepas kita dah mula introduction surah Yusuf. Jadi untuk malam ini Ustaz akan masuk terus ke tafsir dan tadabbur surah Yusuf. Jadi silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa host kena bagi ana share screen. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam yang berbahagia ini dapat lagi kita bersama untuk tadabbur surah Yusuf alaihi salam dalam siri yang lalu. Ini dah masuk siri kedua yang akan kita bincang. Kita masuk kepada ayat pertama dalam surah Yusuf alaihi salam. Boleh nampak skrin share Hasri? Boleh nampak. Okey. Kita baca dulu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, surah kita akan mulakan dengan surah Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Sebelum itu surah ini tetap dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf yang kita dah cerita pada introduction minggu lepas, bulan lepas, bahawa surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah ketika Nabi berada di Mekah. Dia zaman Nabi berada di Mekah, turunnya surah ini ketika Nabi SAW diperlakukan sedemikian rupa oleh Quraisy dengan penolakan Quraisy, dengan ejekan Quraisy, dengan sahabat-sahabatnya diseksa, dengan ancaman daripada Quraisy, kata-kata Quraisy dia gila, kata-kata Quraisy Nabi gila, Nabi syair, penyair, banyak kata-kata itu yang melukakan hati Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surah ini untuk melegakan hati Nabi bahawa perjuangan yang dilalui oleh Nabi SAW sebenarnya dilalui oleh Nabi-Nabi sebelumnya, dilalui dengan pelbagai rupa dan cara masing-masing. Salah satu Nabi yang dipaparkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah kisah Nabi Yusuf yang daripada awal lagi lebih teruk lagi daripada
apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dari kecil lagi sudah dibuang, diancam melalui dalaman keluarganya. Kita cerita dulu ancaman apa kepada para nabi ini ada yang datang daripada luar rumah, iaitu nabi-nabi yang berhadapan dengan kaum-kaum mereka. Nabi Muhammad berhadapan dengan orang dekat dalam keluarganya, Abu Lahab, dan pembesar-pembesar Quraisy, orang luar, orang yang dalam masyarakat mereka. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam menerima ujian daripada dalam rumah. Ini ujian kepada Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf alaihi salam, yang terpaksa melalui satu tempoh perit, iaitu permusuhan, kedengkian anak-anak Nabi Yaqub ini kepada Yusuf alaihi salam. Jadi surah ini juga Allah Ta'ala mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu ini surah yang penuh dengan kasih sayang Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa saja yang dilalui oleh Yusuf alaihi salam sebenarnya satu rahmat, satu kasih sayang daripada Allah untuk membina dia menjadi syakhsiah yang lebih baik suatu hari nanti. Jadi Allah Ta'ala seperti biasa bila memulakan ayat Al-Quran dengan huruf-huruf muqatta'ah, alif lam ra, alif lam mim, yasin, ini selalunya Allah Ta'ala akan bercerita tentang ayat Allah, bercerita tentang Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Makna dia apa, alif lam mim itu zalika, Allah Taala mengisyaratkan kepada alif lam mim itu. Bila sebut zalika seperti ini kita tengok tilka itu adalah dirujuk kepada, diisyaratkan kepada alif lam ra. Dia sebut alif lam ra, tilka itulah, diisyaratkan. Itu sebab dinamakan zalika. Tilka ini adalah isim isyarat, isim yang menunjukkan kepada yang sebelumnya. Jadi tilka ayatul kitabil mubin, itulah alif lam ra tadi, itulah ayat-ayat daripada kitab, daripada Al-Quran yang nyata. Jadi ulama ketika menafsirkan ayat ini, banyak tafsiran yang mereka buat tentang huruf-huruf muqatta'ah ini, huruf-huruf yang diambil daripada huruf-huruf bahasa Arab, dijadikan pembuka kepada surah, dipanggil fawatih as-surah, as-suwar, pembuka surah. Ini saya sangat tertarik dengan tafsiran yang dibuat oleh Dr. Wahbah Zuhaili, yang dia konsisten menggunakan kalimat ini, terjemahan ini kepada semua huruf-huruf muqatta'ah. Tafsirnya ialah, inilah huruf-huruf yang diguna oleh Allah untuk mengarang Al-Quran, untuk membuat Al-Quran. Kalau kamu hebat, gunalah huruf yang sama, lakukan seperti mana yang Allah buat. Buatlah Al-Quran kalau kamu rasa kamu hebat. Ini cabaran bila sebut alif lam ra, alif lam mim, nun, qaf, semua tu huruf-huruf ini adalah dipaparkan, dijadikan pembuka surah untuk mencabar cerdik pandai zaman itu agar melihat, agar nak lihat kemampuan mereka yang diberitakan, yang diceritakan bahawa sangat mahir dalam sastra Arab, yang sangat mahir dalam memainkan syair, prosa, gurindam, apa sahaja mereka sangat mahir. Tetapi Allah Taala cabar begini, mereka tidak berani langsung untuk
mencabar ataupun menjawab kepada cabaran ini. Jadi ayat setelahnya, tilka itulah itu apa? Alif lam ra, itulah. Tilka ayatul kitab, itulah di antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini kitab. Mubin. Kitab itu diberi sifat mubin, sangat nyata, jelas dan punya kekuatan yang tersendiri. Jadi bila Allah Taala berbicara soal bila mulakan dengan alif lam mim ini, Allah Taala akan bercerita setelah ayat alif lam ra, alif lam mim ini bercerita tentang Al-Quran. Mari kita tengok beberapa sampel kepada huruf-huruf muqatta'ah ini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bila Yasin, Allah Ta'ala bercerita, dan Qur'anil Hakim. Dia bercerita bila guna huruf muqatta'ah ini, Allah Ta'ala akan bercerita tentang Quran yang hakim, yang sangat bijaksana. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, bila sebut saja huruf muqatta'ah ini, pembuka surah, ma anzalna, tidaklah kami turunkan kepada kamu Al-Quran. Allah Ta'ala akan berbicara tentang Al-Quran. Tasin. Bila Allah Ta'ala mula dengan huruf muqatta'ah ini, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Itu surah An-Naml. Allah Ta'ala mula dengan Tasin. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab. Allah Ta'ala berbicara soal kitab. Jadi pembuka Al-Quran, bila Allah Ta'ala mulakan dengan kebanyakan, bukan semua huruf muqatta'ah ini, Allah Ta'ala bercerita tentang Al-Quran. Contoh, kaf ya ain sad, zikru rahmatika abdahu Zakaria. Surah Maryam, dia bila sebut kaf ya ain sad, Allah Ta'ala tidak bercerita tentang Al-Quran, tapi menyebut tentang rahmat Allah Ta'ala kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Ada lagi alif lam ra dalam surah Yunus, permulaan surah Yunus, tilka ayatul kitabil hakim. Surah Yusuf, tilka ayatul kitabil mubin. Surah Hijr, alif lam ra, tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Jadi mentaliti kita perlu bersedia ketika kita start membaca surah-surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ini, huruf-huruf pembuka surah ini, bahawa itu adalah rahsia Al-Quran yang Allah Ta'ala kongsikan dengan kita, yang Allah Ta'ala paparkan. Bila sebut Tasin, tilka, itulah. Alif lam ra, tilka, itulah. Tilka itu dirujuk kepada alif lam mim, Tasin, alif lam ra, Yasin, Taha. Ini bercerita tentang konten Al-Quran yang penuh rahsia. Seterusnya. Jadi ayat pertama ni kita ambil kesimpulannya bahawa Allah Ta'ala bila mulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah membuka surah, seolah-olah Allah Ta'ala menyimpan rahsia. Kerana sampai hari ini orang tidak dapat memahami apa yang dikehendaki daripada alif lam ra yang kita terjemah tadi, yang kita tafsirkan mengikut pandangan Dr. Wahbah Zuhaili, itu salah satu tafsir. Padahal banyak lagi tafsiran yang dibuat oleh para ulama, antaranya menyebut setiap kitab ada rahsia. Huruf-huruf pembuka surah ini adalah rahsia Al-Quran. Ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami telah turunkannya. Masih bercerita tentang Al-Quran tadi.
kami turunkannya sebagai bahan bacaan Quranan. Kami turunkannya kitab tadi, ayatul kitabil mubin, kitab yang mubin tadi, kami turunkannya, sesungguhnya kami turunkannya supaya menjadi bahan bacaan Quranan, sebagai Quran. Ada ulama kata sebagai Quran ini sebagai panduan, sebagai kiblat, sebagai hala tuju kita. Al-Quran ini adalah panduan dalam kehidupan kita. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Bahan bacaan yang luas. Qur'anan itu datang dalam bentuk nakirah. Nakirah ini secara umum. Kami telah turunkannya sebagai bahan bacaan yang luas, yang umum. Makna dia macam-macam kamu boleh dapati maklumat di dalamnya. Sampai hari ini segala ilmu, cabang ilmu di banyak yang ada di atas alam ini, semua cabang ilmu itu disentuh oleh Al-Quran. Kalau tak banyak pun sikit ada. Quranan, bahan bacaan yang luas. Sebab dia datang dalam bentuk nakirah umum. Artinya sangat banyak ilmu, sangat banyak konten yang ada di dalam Al-Quran ini. Cuma ia didatangkan dalam bahasa Arab, Arabian. Dalam Al-Quran banyak, lebih daripada 7 kali Allah Ta'ala menyebut, memang kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Memang sengaja kami nak turunkan dia dalam bahasa Arab. Ulama mengulas kerana bahasa Arab yang antara ketika itu yang paling kuat mampu menjaga Al-Quran ini, dan dia punya perbendaharaan bahasa yang luas ketika itu. Ni mukjizat bahasa Arab ni sampai hari ini kita Allah Taala sebut. Kita tengok beberapa ayat yang Allah Taala kemukakan, memang Allah Taala turunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Allah Taala nak dia dijaga ataupun dipelihara di dalam bahasa Arab. Nih. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, di dalam surah Yusuf yang tadi, yang dalam bulat-bulat ni kita baca, yang tengok yang merah tu, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan. Ini sebuah kitab yang ditafsirkan, yang diperincikan ayat-ayatnya sebagai bahan bacaan Qur'anan Arabiyyan, dalam bahasa Arab. Itu surah Fussilat. Dalam surah Az-Zumar, Qur'anan Arabiyyan ghaira zi iwaj. Quran yang didatangkan dalam bahasa Arab tidak mempunyai belok, tidak iwaja, tidak bengkok. Dia datang membawa maklumat yang lurus, yang tepat, yang bertepatan. Kajian ilmu jika bertembung dengan Al-Quran, Al-Quran lebih tepat. Kerana Allah Ta'ala ketika membuat kenyataan di dalam Al-Quran, dia lah yang mencipta makhluk-makhluk yang lain. Kalau siapa menemui satu penemuan bercanggah dengan Al-Quran, kaji semula. Kaji semula. Macam kita cerita dulu, pernah tengok Firaun dia buat cerita, di Mesir dia orang dia buat cerita bahawa batu yang mereka buat piramid itu datangnya daripada Luxor, datangnya daripada Aswan, datangnya daripada selatan Egypt, selatan Mesir, yang ditarik dengan batu, kerana di kawasan piramid itu tidak ada batu. Dia ada sungai, tapi sungai pasir. Batu kat mana paling banyak? Batu dekat sungai, di arah ke arah Sudan. Di sana banyak batu. Jadi filem Mesir menggambarkan bahawa piramid itu dibuat daripada batu sungai, batu asal sungai yang diambil daripada selatan sana, daripada Luxor, daripada Aswan, daripada pinggiran sungai yang menghala ke arah Sudan. Tapi
fakta itu tidak benar, walaupun sudah dijadikan filem, ditonton, sudah lama sudah menjadi satu gambaran, sehingga kami pun ketika sampai ke Mesir, kita melihat filem itu, kita melihat kenyataan yang dibuat seolah-olah benar. Tapi dia bercanggah dengan Al-Quran. Bila Al-Quran mengatakan batu itu bukan batu asal, dia adalah konkrit. Bila satu akhbar mengeluarkan kajian yang dibuat di Britain tentang batu daripada piramid, mereka bawa pula, mereka tengok buat kajian, ini adalah konkrit, dia bukan batu asal yang diambil daripada selatan selatan Mesir, iaitu menghala ke Sudan. Tak, mereka tidak ambil di sana. Mereka ambil selut, mereka bakar. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran. Batu piramid itu dibuat daripada tanah liat yang dibakar. Dia bukan batu asal, tapi hanya sebuah konkrit. Jadi jika ada ilmu kajian hari ini, kenyataan hari ini bercanggah dengan Al-Quran, kita minta supaya mereka semak balik, kerana kenyataan Al-Quran yang paling tepat. Jadi Quranan Arabian ghaira zi iwaj. Quranan yang didatangkan dalam bahasa Arab begitu tepat, tidak ada kecelaruan, tidak ada bengkok-bengkok dalam faktanya. Faktanya adalah tepat. Lagi surah Taha, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id. Begitulah kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami hidangkan di dalamnya minal wa'id, banyak ancaman-ancaman terhadap orang yang nak menentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zukhruf, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun, sama dengan surah Yusuf. Sebiji surah Zukhruf. Surah Syura pula, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura. Begitulah kami wahyukan kepada kamu sebuah Al-Quran, sebuah bahan bacaan yang meluas, Arabian. Dia didatangkan dalam bahasa Arab. Cuma Allah Ta'ala tutup ayat ini, la'allakum taqilun. La'allakum taqilun, semoga kamu dapat mencernanya dengan akal kamu. Makna dia, Allah Ta'ala minta digunakan fi'il taqilun ini, makna dia kena sentiasa. Dalam fi'il mudhari' dia berkaitan dengan masa sekarang, masa akan datang, masa sekarang akan datang, dan masa akan sekarang akan, dan lagi mustaqbal, future, ke depan lagi. Jadi taqilun ini digunakan dalam bentuk fi'il mudhari' supaya kita sentiasa mencari jalan untuk mencerna dengan akal kita. Cari jalan. Tak boleh baca, tak boleh mengaji bahasa Arab, kena cari pandai bahasa Inggeris, cari terjemahan dalam bahasa Inggeris, tafsir dalam bahasa Inggeris untuk kamu fahami Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Jangan sampai kita macam mana aku Melayu tak ada usaha. Allah Ta'ala tuntut la'allakum, harap-harap kamu boleh fahaminya menggunakan akal kamu, la'allakum taqilun. Jadi alasan untuk tidak mahir dalam bahasa Arab tak boleh diterima lah. Makna dia perlu ada perancangan untuk kita dan anak-anak kita supaya mendalami bahasa Arab, kerana untuk nak faham buku panduan untuk manusia selamat di alam ini. Kalau dia tak faham buku panduan ini, dia tak tahu konten buku panduan ini, dia hanya membaca, boleh membaca tanpa memahami maksud, tidak ada erti buku panduan yang tidak difahami. Jadi Allah Ta'ala bila sebut guna akal, la'allakum taqilun, semoga kamu boleh cari jalan untuk menggunakan akal kamu memahami Al-Quran yang diturunkan di dalam bahasa Arab ini. Ini satu tuntutan kepada kita.
kena start belajar sikit pun sikit, mulakan dulu, jangan tak mula langsung. Jadi ayat kedua ini membuat satu kenyataan penting bahawa Al-Quran yang sangat jelas, kitabun mubin tadi, kita baca tadi, tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab ini yang sangat nyata. Mana dia bila sangat nyata, jelas, boleh difahami, sangat mudah difahami. Jadi bila kami turun dia bahan bacaan ini dalam bahasa Arab, harap kamu dapat mencerna dengan akal kamu. Cari jalan macam mana untuk nak memahami Al-Quran ini. Guna akal kamu. Ini salah satu saranan yang banyak ditekankan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Kenapa Allah Ta'ala mengukuhkan sengaja menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab ini antara bahasa yang kuat ketika diturunkan Al-Quran, dan sampai hari ini 1400 tahun pun bahasanya masih relevan, cantik, indah, walaupun bahasa Arab yang lain sudah mengalami proses daripada bahasa fushah yang ada di dalam Al-Quran ini. Mereka dah mula guna bahasa kampung, bahasa pasar mereka itu, merosakkan banyak tata bahasa Al-Quran, tetapi mereka masih selamat kerana wujudnya Al-Quran. Bahasa mereka tidak keluar, tidak lari jauh kerana tergantung dengan Al-Quran. Walaupun ada kalimat-kalimat yang tak pernah dipakai dalam Al-Quran, mereka pakai. Contoh, di Mesir, dia suruh masuk, naik kereta agar masuk rumah. Khush. Khush tu tak ada dipakai dalam Al-Quran. Khush tu udkhul, masuklah. Dalam Quran pakai udkhul. Dia dah tukar jadi lain dah. Khush. Khush. Perambat, macam perambat binatang je. Khush. Khush. Tapi, masih dikira dalam bahasa Arab. Dia guna kalimat itu, dah jauh daripada Al-Quran, tetapi Al-Quran masih menjadi rujukan mereka, menjadi penjaga kepada bahasa Arab agar jangan terlepas jauh. Jangan terlepas jauh. Wujudnya Al-Quran ini daripada 1400 tahun yang lalu menjaga, memelihara bahasa Arab yang ada hari ini. Walaupun 22 negara itu semuanya membawa diri masing-masing, mengguna bahasa masing-masing yang berbeza langsung dengan bahasa Al-Quran. Dah lari jauh dah. Kalau kita dengar Al-Quran kata maza turid, apa yang kamu nak? Apa yang kamu nak? Pergi ke Syria, dia kata apa? Syubiddah. Jauh. Maza turid, apa yang kamu hendak, dengan syubiddah itu jauh. Pergi ke Saudi. Saudi guna apa? Istabgha. Itu maza turid. Saudi pun guna yang lain lah. Walaupun Al-Quran turun di Mekah, di Madinah, mereka dah guna kalimat lain lah. Tak guna dah apa yang pakai dalam Al-Quran hari ini. Macam juga pergi ke Mesir. Aiz-A. Tengok 3 bahasa tadi. Syubiddak. Ishtabgha. Mai ke Mesir. Aiz-A. Di Sudan lain lagi. Sudan dia pakai apa gitu. Lain lagi. Tu tak kira, tu negara yang kita duk biasa jumpa lah. Negara yang kita tak biasa jumpa tu lagi macam-macam keluar. Kalimat yang jauh daripada Al-Quran. Tetapi kerana wujudnya Al-Quran ini menjaga asas kata akar kepada bahasa-bahasa Arab yang wujud pada hari ini. Jadi 22 negara Arab, 22 negara mereka buat bahasa sendiri yang jauh daripada bahasa Al-Quran. Jadi bila kita bergaul, adalah 1-2 lagi yang masih kekal dengan menggunakan bahasa Al-Quran ni. Kalau tidak, yang lain tu habis. Dia dah tukar jadi bahasa lain.
Jadi bila Allah Ta'ala sengaja menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab ini, dia mengharapkan kita agar berusaha mengakali, iaitu memahami Al-Quran melalui akal kita. Nahnu naqus, ayat yang ketiga. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Quran. Allah Ta'ala mulakan dengan nahnu, kami. Ni mula Allah Ta'ala berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama, para pengkaji, pernah kot saya cerita tentang Jeffrey Lang, dia baca kitab lama, dia duk baca Zabur, Taurat, Injil tu, dia kata ni semua cerita orang. Orang tu cerita tentang perjalanan Musa, dia perjalanan itu, perjalanan Nabi Daud, perjalanan cerita depa. Tak ada cerita Allah. Cerita Allah ada satu dua. Sekali-sekala ya jumpa cerita Allah Ta'ala berbicara dengan Musa. Allah Ta'ala memberi arahan kepada kita. Memberi arahan kepada Nabi yang diturunkan. Itu sangat kurang. Dia ada cerita. Dia kata ni cerita. Cerita macam-macam. Pelik-pelik apa semua macam-macam ada. Tetapi bila baca Al-Quran, Jeffrey Lang kata, aku terkejut. Al-Quran adalah satu kitab yang Allah Ta'ala berbicara dengan kita. Kamu baca, kamu tidak jumpa cerita yang diceritakan oleh orang, tetapi cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Allah Ta'ala guna nahnu, kami. Nahnu naqussu alaik, ya Muhammad, kami sekarang nak cerita kepadamu, ya Muhammad, alaika, kepada kamu. Kerana Nabi Muhammad tengah sedih ketika tu, ancaman-ancaman daripada Quraisy, memburuk-burukkan namanya, menyeksa sahabat-sahabatnya. Ini membuatkan Nabi Muhammad rasa tertekan. Jadi bahasa lama menggunakan bahawa surah ini diturunkan sebagai penglipur lara, penghibur hati Nabi SAW. Ya Rasulullah, nahnu naqussu alaik. Kami akan bercerita kepada kamu ahsanal qasas. Kan antara kelebihan cerita ini, dia menenangkan jiwa. Cerita ini, cerita mengingatkan kita lama kerana dia datang dalam bentuk cerita. Tanya hari ini orang yang dewasa, orang tua pun, yang dia dengar cerita kura-kura dengan arnab zaman dia tadika dulu, sampai hari ini dia ingat. Tanya siapa menang pun dia tahu. Kura-kura lawan lumba dengan arnab. Kerana dia datang dalam bentuk cerita, dia lekat di dalam otak kita. Tapi kalau cerita tak ada kata-kata yang tidak ada cerita di sebaliknya, susah untuk kita tangkap, untuk lekat di dalam kepala kita. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Taala guna faqsusil qasasa, berceritalah. Kamu kena bentukkan cerita. Makna kamu nak beri nasihat, nasihatkan dalam bentuk cerita. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Moga mereka dapat fikir, dapat imbang, dapat perhatikan istimbat ataupun panduan, teladan daripada cerita tersebut. Jadi Allah Ta'ala menggunakan naqus. Sebab tu dalam Al-Quran banyak cerita. Banyak cerita. Tetapi cerita yang diceritakan oleh Allah, bukan cerita yang diceritakan oleh orang lain. Macam dalam Jeffrey Lang kata, aku baca dalam kitab-kitab Old Statement, kitab-kitab lama ni, kitab-kitab Taurat, Zabur ni, semua cerita orang. Cerita Allah tak ada. Ada satu dua jumpa ujung-ujung. Jadi bila baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri sedang berbicara dengan kita, berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kamu dalam keadaan sedih, ni kami nak cerita kepada kamu ahsanal qasas, cerita yang terbaik. Bima auhayna ilaik, dari apa yang kami wahyukan kepadamu, ini antara yang terbaik. Ilaika hadzal Quran. Sebab ulama
kita dah ulas hari itu di introduction kita dulu, bulan lepas, bahawa Ahsanul Qasas ini banyak ulama menafsirkan, pertama kerana kisahnya lengkap. Dia tak mari part of cerita. Dia mari lengkap. Daripada awal ayat 3 ni, ayat 4 ni sampai ke ayat 100. 100 ayat tu semua fokus kepada cerita Yusuf alaihi salam. Adapun cerita nabi-nabi lain ada, tetapi part-part bahagian-bahagian tertentu sahaja yang dipaparkan. Dan tidak penuh pun cerita mereka seperti mana cerita Yusuf alaihi salam. Itu satu pandangan. Yang kedua mengatakan dinamakan Ahsanul Qasas, cerita terbaik, kerana cerita ini dimulakan dengan mimpi dan ditutup dengan realiti. Salah satu pandangan. Banyak kalau kita buka dalam tafsir, yang penting kita dapat tahu bahawa ini adalah kisah terbaik yang pernah Allah Ta'ala wahyukan kepada kamu ya Muhammad di dalam hadzal Quran, di dalam kitab ini, dalam Quran ini. Kita berhenti untuk azan. Kisah terbaik. Ya. Saya nak berhenti untuk azan sekejap. Disambung balik. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Boleh sambung. Dah kan? Boleh sambung. Okey. Kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan sambung sikit lagi sampai penutup ayat ketiga ni. Allah Ta'ala menyebut bahawa ni nak ulama ketika menerangkan ayat ini, Nabi Muhammad merasai bahawa Allah Ta'ala berbicara dengan dia. Bila Allah Ta'ala utuskan dia untuk melakukan dakwah, dakwahnya disekat, dakwahnya diancam, dakwahnya diejek, lalu Allah Ta'ala pujuk dia dengan seolah-olah berbicara. Muhammad, tenang. Jadi bukan melalui Nabi tak rasa melalui perantara. Seolah-olah Allah Ta'ala tu bercerita dekat dengan Nabi Muhammad SAW untuk menyejukkan hatinya, memberi semangat baru, melihat bagaimana nabi-nabi dulu juga menghadapi masalah yang berat dalam perjuangan mereka. Jadi nahnu naqussu alaik itu menceritakan, kami akan ceritakan kepadamu ya Muhammad. Makna dia seolah-olah berbicara dekat, seolah-olah Allah Ta'ala datang memujuk Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik cerita yang kami wahyukan kepadamu, ilaika hadzal Quran. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun kamu sebelum ini laminal ghafilin, tidak tahu langsung tentang cerita ini. Kan kita tahu Nabi Muhammad tidak boleh membaca, tak boleh menulis, tidak mendapat maklumat daripada mak ayah, tidak dapat maklumat daripada guru-guru. Dia tidak belajar. Jadi mana dia nak dapat maklumat ini? Padahal penduduk Mekah pun juga ummi. Mereka bukan golongan yang selalu buka kitab, buka buku, tidak. Persoalan kepada Yahudi, persoalan kepada orang yang menuduh bahawa Nabi Muhammad belajar, ambil ilmu ini daripada Bahira,
di Syam ketika zaman dia kecil bertemu dengan Bahira ini, ada catatan dalam sejarah, tetapi pertemuan itu sangat singkat, tak sempat nak ambil ilmu apa ceritanya. Terus Abu Talib bawa Nabi Muhammad pulang kerana bimbang diganggu oleh orang. Jadi wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, sesungguhnya kamu sebelum ini memang tidak pernah ada maklumat tentang kisah Yusuf alaihi salam. Jadi Allah Taala nak cerita kepada Nabi Muhammad, kami nak cerita kepadamu ya Muhammad satu kisah yang terbaik yang tak pernah kamu dengar sebelum ni. Ayat ini seolah-olah nak memujuk Nabi, nak menghibur Nabi, nak menyantuni kepayahan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Jadi ayat ini adalah ayat pujukan, ayat usapan kasih sayang Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan janji yang indah. Ahsanal qasas, ni kisah ni kamu tak pernah dengar sebelum ni. Ahsanal qasas, sangat terbaik punya cerita yang Allah Taala akan kemukakan kepadamu. Jadi saya kira itu perkongsian kita malam ni. InsyaAllah kalau buka ayat keempat tu panjang lagi. Jadi sampai di sini dulu. Tersilap kata, tersalah bahasa, mohon maaf semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khair kepada Ustaz Munaim atas kuliah beliau sebentar tadi. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kuliah dalam bulan hadapan, insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.